Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat bertemu kembali dalam siri Al-Quran. Maaf, dalam program amalan harian secara langsung di Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu, walaupun mungkin kita ringkas saja hari ini, tapi kita mengisikan masa kita yang ada ini dengan majlis ilmu untuk kita memahami bacaan dalam solat kita, sekaligus kita ingin beramal seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita merafakkan rasa syukur kepada Allah kerana masih diberikan peluang kepada kita semua untuk meneruskan kehidupan seharian dalam keadaan negara kita dilanda musibah yang sangat besar sekarang, belum pulih dalam keadaan wabak COVID-19. Beberapa tempat dalam negara kita dilanda dengan banjir. Dan mudah-mudahan dengan ujian ini kita semua dapat bersabar dan Allah berikan pahala kesabaran ke atas kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita mengharapkan apa yang Allah uji pada kita ini satu perkara yang membuatkan diri kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini berkait dengan zikir selepas solat ataupun wirid selepas solat, bahagian yang kelima, kalau tak silap saya, kita telah bermula daripada bahagian yang pertama dulu. Selepas memberi salam, kita berzikir, yakni kita berwirid dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali sekurang-kurangnya mengikut sunnah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kita sambung lagi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita berhenti di situ sebelum ini, tuan-tuan sekalian, dan kita telah mempelajari dan memahami makna-makna setiap lafaz wirid zikir kita itu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak mampu memberikan kesedaran kepada hati kita ini bahawa yang tidak ada apa-apa pun bagi kita ini, dan yang layak untuk kita memuji adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam wirid kita ada menyebut lahul hamd walakal hamd. Kita ada memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon perlindungan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala dengan nafaz dan zikir kita, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami, ataupun Allahumma ajirni, jauhkanlah aku ni ya Allah daripada azab neraka-Mu, wahai Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu, bolehkah saya ingin mengetahui bagaimanakah tahap kualiti audio dan juga video di tempat kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, kerana mengikut cuaca kita sekarang ini dibimbangi dalam keadaan kita punya live hari ini sedikit gangguan lah. Jadi saya ingin mendapatkan feedback daripada tuan-tuan sekalian terlebih dahulu, bagaimanakah kualiti audio dan juga video.
Kalau bermasalah, mungkin kru-kru kami dapat selesaikan masalah tersebut insya-Allah. Dan jangan lupa juga kepada tuan-tuan sekalian untuk teruskan like di page Masjid Muktafi Bilal Shah. Di Instagram kami jangan lupa follow mambs.kt dan juga subscribe, like video-video yang ada di channel YouTube kami TV MAMBS. Semoga apa yang kami laksanakan rancang di Masjid Muktafi Bilal Shah ini mendapatkan manfaat kepada masyarakat di sekitar ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita teruskan perbincangan kita hari ini. Mungkin ringkas saja untuk hari ini, tapi kita mengambil masa ini untuk kita cuba memahami apa yang kita baca selepas solat kita ini, dan kita telah belajar bacaan-bacaan ketika mana kita solat. InsyaAllah kita sambung lagi tuan-tuan sekalian selepas mana kita membaca Allahumma ajirna minan nar. Kemudian kita membaca lagi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita berhenti di situ pada minggu yang lalu. Hari ini kita sambung lagi tuan-tuan sekalian insya-Allah. Selepas kita membaca wa ya dzal jalali wal ikram, maka kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita membaca ayat kursi. Sebelum kita membaca ayat kursi, kita membaca dulu ayat daripada surah Al-Baqarah juga. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baik. Sebelum kita ke depan lagi, berkait dengan surah Al-Fatihah yang dibacakan dalam wirid ataupun dalam zikir selepas solat ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu? Ini persoalan. Apakah bacaan Al-Fatihah itu merupakan satu bacaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi membacanya ketika wirid selepas solat ataupun zikir selepas solat? Mengikut kajian, tidak ada sebarang nas ataupun dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW berkait dengan surah Al-Fatihah ini yang dikatakan sunnah membaca selepas solat ini, tuan-tuan. Yang ini dalam wirid, dalam zikir kita. Akan tetapi, apakah tak boleh untuk kita membacanya? Bukannya tak boleh. Akan tetapi, kalau kita membacanya dengan niat kita sebagai ayat Al-Quran, maka kita pun akan mendapat pahala membaca Al-Quran. Jadi di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak ada nas ataupun dalil daripada ayat Al-Quran maupun hadis berkenaan bacaan surah Al-Fatihah khusus dalam zikir ataupun wirid dalam solat kita ni, selepas solat kita ni, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, di sana juga ulama mengatakan tetap mendapat pahala kerana Al-Fatihah itu adalah ayat Al-Quran. Umpama kita membaca sebahagian ataupun kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita pun mendapat pahala. Maka di sini diharuskan untuk kita membaca surah Al-Fatihah dalam solat ataupun dalam zikir ataupun wirid kita selepas solat ini, tuan-tuan. Baik, kita cuba untuk memahami lagi, walaupun kita telah sebut mengenai surah Al-Fatihah dalam rukun yang keempat. Kita dah bincang mengenai surah Al-Fatihah sebelum ini. Hari ini kita tak apa, kita ulang kembali, ulang kaji lagi. Apakah yang dimasukkan dengan surah Al-Fatihah ini, bacaan dalam surah Al-Fatihah ini, yang mana kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini dengan nama-Mu ya Allah, Kaulah yang Maha Pemurah, Engkaulah yang Maha Penyayang. Di sini nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sifatnya Ar-Rahman dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya Ar-Rahim, yang mana Maha baik Allah Azza wa Jalla kepada kita semua ini. Yang mana kita ni hamba yang tetap melakukan dosa kepadanya, tapi kasih sayang Allah meluas lebih daripada dosa yang kita buat kepadanya.
Maknanya di sini kasih Allah, baik Allah, sayang Allah, belas kasihan Allah, rahmat Allah kepada kita semua terlampau luas sebenarnya. Kalau kita nak dibandingkan dengan kejahatan yang kita buat kepada Allah. Kalau kita nak dibandingkan dengan maksiat dosa yang kita buat kepada Allah. Rahmat Allah, walaupun kita buat dosa, lalu kita memohon keampunan. Dengan syarat kita memohon keampunan. Kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, rahmat Allah akan sampai kepada kita. Kerana Allah maha baik, maha kasih, maha sayang kepada kita semua. Jadi di sini tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, kita menyebut dengan nama Allah bukan dengan nama lain. Sifat Allah Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahim. Maka bagi sesiapa yang merasakan penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan pelbagai putus asa dalam hati, dalam jiwa ini kepada Allah Azza wa Jalla, jangan berputus asa kerana Allah itu maha baik, maha sayang. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun kita banyak melakukan dosa, jalan pulang kita sentiasa ada selagi mana nyawa belum sampai pada halkum kita. Selagi mana kita tidak ditarik nyawa kita ini, tidak diambil nyawa kita ini, selagi itulah peluang untuk kita kembali kepada Allah sentiasa terbuka. Walaupun kita sering melakukan dosa yang sama, kasih sayang Allah mengatasi segala-galanya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kemudian kita membaca lagi Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang mana kita pertama memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mana di sini konsep kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengatakan, oh Allah, terima kasih wahai Allah atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku ini ya Allah. Atas apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku ini ya Allah. Atas apa yang telah Engkau nikmatkan kepadaku ini ya Allah. Terima kasih, syukur ya Allah. Alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan balik pujian itu kepada Allah. Kerana kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Kita lupa apa yang kita ada hari ini. Kita lupa apa yang kita miliki hari ini. Kita merasakan yang kita miliki itu adalah hasil usaha kita. Kita merasakan apa yang kita dapat itu hasil susah payah kita, jerit perih kita. Sehinggakan berpeluh kita ini. Lalu kita lupa untuk bersyukur dan kita lupa yang mana yang kita dapat itu datangnya daripada Allah. Allah yang beri kepada kita sebenarnya. Lupa untuk kita sandarkan. Maka dengan Al-Fatihah ini, bila kita menyebut Alhamdulillah, kita kembalikan semula sandaran itu kepada Allah. Ataupun orang memuji kita, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dalam keadaan penuh dengan keagungan kemuliaan. Sebenarnya kemuliaan keagungan itu Allah memberikan kepada kita. Allah ingin lihat sejauh mana kita ini benar-benar menjadi hamba yang bersyukur ataupun tidak. Kalau orang puji kita, sandarkan balik pujian itu dengan lafaz Alhamdulillah. Kalau orang kata kita ni baik, bagus dan sebagainya, ucapkanlah Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau lah yang baik sebenarnya. Aku tumpang sahaja. Aku cuma aku cuma mengikut secebis saja daripada sifatmu yang maha baik. Maka kita di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sandarkanlah pujian itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah, Tuhan sekalian alam. Bila sebut Tuhan sekalian alam, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan segala-galanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di lautan, apa yang ada di hutan, apa yang ada di segenap tempat yang kita tak nampak dan sebagainya. Semuanya milik Allah, semuanya bertuhankan kepada Allah. Allah lah Tuhan, Allah lah Tuan, Allah lah segala-galanya. Seluruh alam ini. Kita tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun kita ni. Kita rasa kita hebat dengan pangkat yang kita ada. Tak ke mana kita. Kita rasa kita ni mulia. Tak ke mana pun kita. Kita rasa ni kita ni bagus. Tak ke mana pun kita. Kita rasa kita ni kaya. Tak ke mana pun kita. Yang paling penting kita sedar hakikat kita ini adanya Allah. Dialah Tuhan kita yang patut kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian kita menyebut lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Dialah Tuhan yang maha pemurah. Dialah Tuhan yang maha penyayang. Yang ini bila mana kita mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah, terima kasih wahai Allah, maka Allah ingin menambahkan lagi kasih sayangnya kepada kita. Allah ingin memberikan lagi belas kasihannya, rahmatnya kepada kita semua. Maka siapa yang bersyukur, pasti Allah akan tambah lagi apa yang telah
diberikan nikmat seperti mana Allah sebut dalam surah Ibrahim, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kamu ni bersyukur, kata Allah, pasti aku akan tambah lagi. Dan Allah nak memberi, Allah menjawab persoalan tersebut dengan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pemurah, dialah yang Maha Penyayang. Itulah jawapan Allah bagi sesiapa yang mengucapkan alhamdulillah. Baik, kita terus lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai raja pada hari pembalasan. Yakni pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, dialah yang akan menghakimi kita di hari akhirat dengan sifatnya yang maha adil. Allah Azza wa Jalla mampu memberikan kita ganjaran ataupun memberikan kita balasan mengikut apa yang telah kita laksanakan di atas dunia ini. Bila disebut Malik Yaumiddin, dia menguasai, dia raja, dia pemilik, dia mentadbir, dia mengurus pada hari pembalasan. Persoalannya, apakah Allah tidak raja ataupun Allah tidak menjadi kerajaan di atas dunia? Adakah Allah bukan kerajaan dunia? Bila disebut Malik Yaumiddin, sebenarnya tuan-tuan, Allah telah menjawab, dia juga merupakan kerajaan dunia dan juga kerajaan akhirat. Buktinya kat mana bila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam, juga merangkumi dunia, juga merangkumi hari akhirat. Bila disebut Malik Yaumiddin, dialah Tuhan, dialah Tuhan pada hari pembalasan, maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk memberikan ganjaran balasan dengan penuh keadilan mengikut apa yang telah kita laksanakan di atas dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita kena ingat, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita laksanakan pasti akan dibalas mengikut apa yang telah kita kerjakan. Baik, kemudian kita terus lagi dengan bacaan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan satu ayat yang sebenarnya membezakan kita dengan orang yang bukan Islam. Bila mana kita menyebut Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu jugalah ya Allah kami minta pertolongan. Membezakan dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kalau tanya mereka siapa yang menjadikan alam ini, mereka yakin dan percaya bahawa adanya Tuhan yang bernama Allah yang menjadikan alam ini, yang mentadbir alam ini. Tetapi mereka tidak beriman, tuan-tuan. Bila sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, syukur, terima kasih wahai Allah, kami pujimu ya Allah, segala puji bagimu wahai Allah Tuhan sekalian alam, menunjukkan di sini Allah yang menjadikan, mencipta, mentadbir, mengurus sekalian alam ini. Dan orang bukan Islam juga meyakini perkara tersebut. Adanya Allah, adanya Tuhan yang bernama Allah mengurus, mentadbir dan menjadikan alam ini. Tetapi mereka tidak mahu beriman. Jadi dengan ayat Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami sembah, kepadamu jugalah ya Allah kami meminta pertolongan. Dalam ayat ini, tuan-tuan, kalau ikut dari sudut bahasa Arabnya, kenapa disebut Iyyaka? Hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Kenapa tidak dikatakan na'budu Iyyaka? Kami menyembah hanya kepadamu wahai Allah dan kami minta pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Disebut hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Didatangkan Allah terlebih dahulu, baru kita menyebut kami sembah. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila disebut Iyyaka, kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu ya Allah kami minta tolong, di sini adanya satu peringatan yang sangat penting dan juga pengulangan nak beritahu kepada kita, Allah lah tempat yang sebenar-benarnya, yang berhak, yang layak untuk kita sembah, dan dialah tempat kebergantungan kita, pengharapan kita, rintihan kita merayu kepadanya hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak memberitahu kepada kita ni sebagai penguat ayat itu. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maka di sini tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai pertolongan Allah Azza wa Jalla, pertama sekali na'budu, kami sembah. Sembah dengan penuh ketaatan, sembah dengan penuh kesungguhan, sembah dengan penuh ketakwaan. Nah, kita minta lagi dalam Fatihah kita ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ni ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita minta, yakni jalan yang penuh dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla.
Yang mana dalam kehidupan kita ini, jalan yang kita mengharapkan keredaan Allah di hari akhirat sana, kebahagiaan kita di hari akhirat sana. Atas dunia ini kita nak minta Allah pimpin kita, pandu kita dengan taufik dan juga inayahnya, dengan Allah memberikan petunjuk kepada kita, ilham kepada kita setiap keadaan yang kita lalui atas dunia ini dengan jalan yang penuh kebaikan. Itu yang kita harapkan. Kemudian kita minta lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang kita minta tadi ni jalan yang macam mana tuan-tuan? Iaitulah jalan kata Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitulah jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat ini? Dalam ayat yang lain disebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan inilah golongan yang mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan yang engkau murka kepada mereka dan bukannya pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang disebut jalan yang Allah murka? Iaitulah golongan-golongan Yahudi. Siapakah golongan yang dikatakan golongan sesat? Iaitulah golongan-golongan Nasrani, yakni orang-orang Kristian. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah SWT, maka di sini jelas kepada kita semua, dalam Al-Fatihah yang kita baca sebenarnya itu merangkumi dari sudut akidah kita, merangkumi dari sudut keyakinan kita, merangkumi dari sudut adanya kerajaan di hari pembalasan dan adanya kerajaan yang mengurus mentadbir atas dunia ini, kehidupan kita ini. Dan bila mana kita membaca surah Al-Fatihah ini, adanya doa di dalamnya yang mana kita memohon petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon setiap saat kita ini sentiasa dipandu oleh Allah dalam keadaan dijaga olehnya, dan kita mengharapkan tergolong dalam kalangan orang-orang yang diberi nikmat olehnya, bukannya tergolong dalam kalangan orang yang sesat maupun orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana telah kita sebut tadi, kita mengharapkan golongan yang diberikan nikmat iaitulah minan nabiyyin, dalam kalangan para nabi, as-siddiqin, dalam kalangan orang yang benar, asy-syuhada, dalam kalangan orang yang mati syahid, as-salihin, dan juga dalam kalangan orang-orang yang saleh. Dan kita minta berlindung daripada Allah Azza wa Jalla tergolong dalam kalangan orang-orang yang dikatakan dimurkai oleh Allah, daripada golongan Yahudi dan juga ad-dhalin, orang yang sesat, itulah geng-geng ataupun puak-puak Nasrani, yakni orang-orang Kristian. Tuan-tuan, kalau kita memahami Al-Fatihah ini, insya-Allah akan menambahkan lagi kekhusyukan kita dalam solat, kerana melibatkan rukun solat. Dan bila mana kita membaca dalam wirid kita, dalam zikir kita selepas solat ini, insya-Allah semakin menambah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Ingat, seperti yang saya sebut pada awal tadi, Al-Fatihah selepas solat, yakni bacaan dalam wirid kita, walaupun tidak ada nas ataupun dalil yang mengatakan kewajipan ataupun merupakan sunnah Nabi sebagai bacaan yang dilakukan oleh baginda surah Al-Fatihah ini, tapi ia juga, kata para ulama, mendapat pahala disebabkan kita membaca Al-Quran, dan dikira sebagai pahala membaca Al-Quran. Maka memberikan manfaat kepada kita semua, tuan-tuan. Kita berhenti di sini dulu untuk hari ini, insya-Allah. Untuk pertemuan akan datang kita sambung lagi dengan ayatul kursi, insya-Allah. Bacaan selepas Al-Fatihah ini, dan kita mengharapkan apa yang telah kita dah belajar pada awal zikir selepas solat sehinggalah ke hari ini, insya-Allah semoga menjadi amalan kita selepas solat. Jangan lepas solat terus kita bangun, sekurang-kurangnya duduk berzikir, sekurang-kurangnya kita istighfar kepada Allah 3 kali, sekurang-kurangnya kalau kita mempunyai masa yang banyak, maka duduklah kita cuba berwirid ataupun berzikir dengan zikir yang lagi panjang, yakni kita menambah bacaan-bacaan supaya pahala kita dapat meraih semaksimal mungkin, insya-Allah, hasil daripada ibadat solat kita ini, insya-Allah. Kita berhenti sini dulu, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Semoga manfaat kepada kita semua. Mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan kesilapan daripada saya. Dan sekiranya ada para alim ulama yang mendengar secara langsung ini bersama-sama dan mendapati kesalahan tersebut, maka tegurlah saya, kerana saya mengharapkan pertemuan kita ini, perkongsian ini adalah perkongsian yang memberikan manfaat kepada sesiapa sahaja yang mendengar, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.